Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah kita ke udara lagi malam ni. InsyaAllah dengan tajuk sesi khas kita hari ini, menjawab fitnah terhadap Tok Ki dan PPIM. Saya rasa kami di PPIM ni dah dengar tentang fitnah ni dah hampir setahun saya rasa, ataupun setahun lebih. Kita pun tak kira, tak keep track berkenaan dengan perkara ni. Tapi recently, baru-baru ni ada orang yang mendesak kita. Dia kata, Zarif, pujuklah Tok Ki untuk buat satu sesi je untuk memberi penjelasan, untuk menjawab fitnah-fitnah ni. Sebab fitnah ni dah berleluasa. Jadi eloklah buat, dan saya pun pujuk Tok Ki. Dan akhirnya Tok Ki pun kata tak apalah, kita buat satu sesi atas dasar tanggungjawab untuk menutup fitnah ni lah daripada berleluasa, insyaAllah. Jadi saya dengan ni akan menjemput, kita akan mulakan dengan kita akan jemput Tok Ki, dan juga kita akan jemput Encik Mahmud Jumaat, lawyer kita, dan sebentar lagi kita akan jemput salah seorang yang ada informasi tentang fitnah-fitnah ni. Sebab kita di PPIM kita tak layan pun sebenarnya perkara ni, jadi kita tak tahu apa fitnah yang ada. Jadi nanti kita akan jemput seorang saksi yang tahu kenaan fitnah ini untuk dia sampaikan kepada Tok Ki dan minta Tok Ki jawab segala fitnah-fitnah yang ada lah, insyaAllah. So saya akan jemput Tok Ki, dan bersama kita juga adalah Encik Mahmud Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tok Ki. Salam. Encik Mahmud, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Zarif. Daripada minggu lepas kita live berkenaan dengan scammer. Tapi hari ni, sebelum ni kita sibuk mempertahankan hak orang lain. Jadi hari ni lebih kepada bukanlah nak mempertahankan hak sangat, nak memperjelaskan isu yang membabitkan nama baik Tok Ki dengan PPIM lah. Saya nak jelaskan, saya ni anak Tok Ki, jadi saya nak panggil Tok Ki. Tok Ki ni pelik sikit lah. Saya akan, untuk lebih santai, saya akan panggil dengan panggilan Papa lah, insyaAllah. So insyaAllah Tok Ki, boleh komen sikit ke Tok Ki tentang fitnah-fitnah yang berlaku ni, apa perasaan Tok Ki, dan apa perasaan Papa, dan apa yang Papa rasa perlu kita buat? Patut ke kita terus layan ke, buat tak tahu ke, macam mana Pak? Okey. Sebenarnya Papa tidak ada masa nak mendengar fitnah ni pun. Jadi kalau dengar pun kadang-kadang dengar tu bypassing, pasal benda ni nombor satunya memang fitnah, jelas fitnah. Dan benda pun fitnah tu biarlah fitnah yang boleh masuk akal. Ni jenis tak masuk akal pula tu. Jadi tak nak, kalau boleh sebenarnya tak malas nak melayan orang yang bodoh ni di masa kita terlalu sibuk cuba buat sesuatu untuk membela hak dan maruah kita. Jadi kalau kita nak layan, banyak sangat kerja. Kita nak nak meneliti benda-benda ni, banyak sangat angle-nya sebenarnya. Kalau kita nak tengoklah. Tapi pasal kita terlalu sibuk nak berdepan pun tak ada masa, nak baca surat khabar pun tak dapat. Cuba bayangkanlah, nak pergi bilik air pun kadang-kadang tertunggak-tunggak sampai 2 jam pasal dah terlalu tertekan dengan tanggungjawab semasa. Orang depan kita, orang tu tunggu lagi, orang ni. Jadi saya tidak ada banyak kesempatan masa untuk melayani benda yang penipuan yang tak masuk akal. Sebenarnya Tok Ki pun tak tahu sebab apa, pasal gilanya. Tapi dah nak buat macam mana, dah memang orang gila ni ramai. Jadi dapat pula orang gila yang ada akses untuk buat live hari-hari. Dan dia sebenarnya pasal Tok Ki, apa pun kita berserah pada Allah, kita yakin pada janji-janji Allah. So tak ada benda. Sebab tu Tok Ki tak ambil apa ni kata orang, isu ini sebagai isu yang penting, pasal kita tahu Allah akan balas. Tak ada masalah lah, kita serah pada Allah aja pasal benda yang tak masuk akal. Baik Tok Ki, kalau kita bagi Mahmud komen sikit, lepas tu Papa sambung balik sekejap. Mahmud, apa pandangan bila kita, masa kita nak buat benda-benda ni, kita ada juga terfikir kalau kita jawab, orang kata kalau kenapa jawab, apa nak takut, ataupun kenapa jawab. Bila kita diam, orang kata tu salah. Jadi kan Mahmud, Cik Mahmud, macam mana kita nak balancekan keadaan ni
yang mana kita apa yang patut kita buat sepatutnya. Sebab kalau kita jawab pun orang akan petikai, kita diam pun orang petikai. Jadi apa pandangan daripada sudut perundangan Cik Mahmud? Okay. Dia basically macam ni. Saya sebenarnya Tok Ki pun pernah rujuk saya kes ni. Dan saya pun ada beberapa sahabat-sahabat, dia tahu yang saya dengan PPIM. Dan bila saya tengok je video tu, dan Tok Ki pun pernah tanya saya pasal kes ni, bagi saya setuju dengan Tok Ki. Sebab kita tengok juga siapa yang bercakap tu. Kalau dia ni bercakap satu benda yang bagi kita, tak kisahlah kalau dia tu siapa, tapi kalau cakap satu benda yang memang ada kita buat salah ke, memang benda tu memang serius ke, tuduhan memang berasas ke, kita memang kena ambil tindakan lah. Tapi memandangkan apa yang dia cakap tu memang kita lihat memang jelas-jelas fitnah. And then tambah pula yang bercakap tu pula kita tahu latar belakang dia macam mana. So that's why kita rasa satu macam kita buang masa untuk kita layan. Apatah lagi kalau kita nak ambil tindakan mahkamah. Kalau kita nak ambil tindakan mahkamah boleh, no problem. Tapi selalunya kalau saya ada anak gom datang, dia ceritakan saya masalah apa semua. Soalan pertama saya akan jawab, saya akan tanya, berbaloi tak untuk you spend time masa naik turun mahkamah untuk nak layan orang macam ni, atas tuduhan macam ni. Sebab kita sebenarnya kalau kenyataan tu menjatuhkan reputasi kita, memang wajar tindakan untuk diambil. Tapi kalau kita tengok dan kita pun percaya, takkan ada orang pun nak percaya benda yang mengarut macam ni. Dan kita pun rasa bila dia bercakap tu, dia sebenarnya bukan memalukan kita. Sebenarnya memalukan diri dia sendiri. So kita rasa macam, suka hati kau lah, kau nak buat apa, sebab kalau kau cakap tak ada siapa nak percaya. Dan kalau kau cakap nampak merepek kat bahagian kau. Saya kalau ikutkan adalah juga yang menyokong, mungkinlah 5% tu, tapi 5% ni tak signifikan ke Mahmud? Correct. Betul lah. Sebab kita pun tengok kat latar belakang dia macam mana, dan orang yang sokong ni, kita boleh tahulah dia ni jenis orang-orang yang penyokong ni, kalau dia sokong pun tak ada masalah kita. Kalau dia tak sokong pun bagus. Sebab kita tahu benda tu dah jelas fitnah, macam mengarut sangat. Kalau lain lah, kalau benda macam tu memang kuat dan kita memang kena ambil tindakan lah, tapi benda menyepek lah. Betul Mun, nak bercakap bukan nak perkara ni. Kita tengok kalau Fir'aun pun boleh ada penyokong. Kalau kalau macam beberapa individu yang mengaku diri dia pondan pun boleh ramai yang menyokong. Betul. Memang wajar lah kalau benda-benda macam ni orang yang saya rasa kurang, mungkin saya rasa masa kecil kurang bahagia kot saya sebut. Kita takkan sebut nama malam ni sebab kita tak nak bagi free publicity kepada dia. Sebab ni panggil dia bengong senang. Saya apa tak ada siapa. Kucing saya pun cakap bengong, so okey je. Saya rasa sebab saya tengok dia, untuk makluman Tok Ki dengan Mahmud, masa saya di awal tahun ni saya pergi ke Mekah, lebih kurang sebulan saya kat sana. Saya menunaikan ibadah umrah. Kemudian dia ada mesej saya waktu tu. Dia mesej saya dalam ni, lepas tu saya kalau ada kesempatan dengar dulu. Dia ada mesej saya, dia bagi tahu dia buat ni dengan strategi tertentu. Dia sangat menghormati Tok Ki, dia tak ada niat pun nak merosakkan Tok Ki, tapi sebab saya tak tahulah apa masalah dia, tapi dia apa yang dia cakap dan apa yang dia buat dan apa yang dia fikirkan, saya rasa tak seimbang. Saya rasa mungkin dia ada masalah isu split personality ke dan sebagainya. Saya rasa betul lah macam Tok Ki cakap, kita melayan orang yang tak waras. Dia macam ni. Dia ada satu jenis penyakit. Penyakit ni kalau antara kawan-kawan Tok Ki kita panggil flukus. Flukus, mood kau pandai, lo tahu bahasa Inggeris yang baik pun, tapi kau pun tak jumpa lagi penyakit ni. Penyakit saya baru nak Google. Cuba gila tengok ada ke tidak, tak tahulah. Penyakit ni is a sudden surge of shit to the brain. Teruk kan? Teruk. Jadi dia tak masuk akal. Dia bercerita ni biarlah masuk akal. Dan benda ni dia sendiri tipu diri dia. Maknanya dia pun tahu. Dan contoh yang paling senang sekali kan. Dia pun tahu, saya rasa saya tolong dia cukup banyak.
Cukup banyak. Okey. Untuk disclaimer bukan untuk mengungkit Tok Ki bukan Tak ada nama pun, nama si Bengong tu. Joki je, saja je. Jadi pasal ini digunakan ruang santai Tok Ki lah. Rehat-rehat kan. Jadi saja boleh lah kita nak faham kalau kita tolong orang, kita tak pernah minta apa-apa. Kita tolong beria-ria daripada lesennya, daripada duitnya, daripada pakat, segala-galanya lah kita tolong dia nak. Pasal dia kita anggap asnaf. Sampai Tok Ki ada satu jadi tanggapan, asnaf ni banyak masalah lah. Tapi rupanya bukanlah orang lain, dia ni kelebihan dia untuk berimajinasi ni luar biasa. Maknanya dia boleh fikir benda yang tak masuk akal langsung. Dia dah cakap, dia bagi contohnya lah. Dia mula-mula tu antara bendanya yang Tok Ki cakap kat dia, Tok Ki tegur. Anak Tok Ki cakap, pasal apa dia ni kata dia hadiah Tok Ki kereta? Contohnya tu anak perempuan Tok Ki tanya, dia bercerita pada orang, dia hadiah Tok Ki kereta. Tak apalah nak cerita-cerita lah. Jadi bila Tok Ki tanya, kenapa dia cakap macam tu? Saya cakap, lepas tu, lepas tu tak lama lepas tu, dia cakap Tok Ki buat curi kereta dia. Ada masuk akal ke Tok Ki nak curi kereta dia? Tok Ki bawa kereta pun tak, nak curi macam mana? Benda yang tak masuk akal. Jadi Tok Ki, saya nak mencelah, saya minta maaf. Ada komen-komen ni daripada kita punya viewers ni, dia kata penat je dia membela PPRM dan Tok Ki kalau PPRM dan Tok Ki tak nak ambil apa-apa tindakan kepada si Polan ni lah. Jadi saya nak tanya Tok Ki, akhirnya akan tak kita ambil tindakan kepada dia ataupun kita akan ambil langkah untuk macam mana? Sebab at least mereka tahu kita punya tindakan. Sebab saya rasa kita punya penyokong ni ataupun yang mereka yang kasih kepada Tok Ki ni, dia orang sangat marah. Dia orang sangat tekilan dan mereka nak satu tindakan yang jelas daripada Tok Ki. Apa langkah berikutnya Tok Ki? Okey. Nak ambil mudah lah macam ni lah. Tok Ki dah buat satu keputusan. Kereta tu, Tok Ki cakap ni dulu, you habis hutang you yang kita repair kereta, bayar kereta ni, ambil lah balik kereta. Okey? Lepas tu, dia mula-mula dia setuju. Lepas tu dia kata tak nak kereta ni, kata dia tak nak, kereta ni dia tak sesuai apa benda. Itu pulang pada kau, kita sambung juga. Bila you nak, you ambil lah. Tak ada masalah. Lepas tu dia pergi report polis, kata kereta ni hilang. Itu tu kalau nak tekan, mungkin boleh suruh lawyer tekan lah. Mungkin Mod kau mungkin tulis surat kepada balai polis. Tanya kenapa tidak ambil tindakan laporan palsu. Mungkin ambil yang mudah, biar kerjaan dia ambil tindakan lah. Masa benda ni benda tak betul. Jadi cuba bayangkan kalau budak PPRM pakai kereta ni, kalau ada laporan itu, silap tak pasal-pasal budak PPRM kena tangkap di polis pula. Pasal tiba-tiba. Tapi Tok Ki ingat macam ni lah. Tok Ki dah ada satu konklusi yang nak buat lah. Pasal benda yang tak perlu buat apa-apa. Jadi kereta tu kita bayar tak ada masalah. Pasal kita tak nak nama dia rosak. Tapi mula pada sekarang, kita tak nak bayar lah. Kereta tu kita sorok, mungkin sorok dalam laut ke dalam mana kan. Lepas tu biarlah dia tanggung. Dia pengsan je. Dia repossessor, dia akan cari dia. Sebab kita nak bayar. Sebab saya rasa Tok Ki kalau macam apa yang dia kita pun sebenarnya saya tahu Tok Ki pun tidak akan buat macam itu. Cumanya tak bayar tu je. Tak bayar. Memang tak nak bayar. Biarlah dia kereta tu rot ke kat situ, biar finance company bankrupt kan dia. Bankrupt tu cukup. Tok Ki, yang kereta ni adalah satu daripada puluhan ataupun mungkin ratusan fitnah. Dia bermula pada kereta. Okey. Cuma saya nak tahu Tok Ki, sebab dia bermula pada kereta, boleh tak kronologikan sikit sebenarnya apa yang berlaku mula-mula ni? Biar orang faham sikit kisah kereta. Macam mana kereta tu boleh sampai ke tangan Tok Ki ataupun tangan PPRM. Dia macam ni. Kereta ni dia bergaduh dengan laki dia. Agaknya laki dia mempening kepala sampai belanggar kereta. Jadi kereta tak boleh jalan. Ini Tok Ki, ini dia yang cerita kan? Dia yang cerita, bukan kita buat cerita. Ini perkara benar. Dan dia cerita pun. Perkara benar yang dia cerita. Jadi Tok Ki tolong dia
Nak selamatkan kereta pasal banyak bulan dah tak bayar pun. Lepas tu bila dah tak bayar, bank call lah dia. Jadi dia minta tolonglah selesaikan masalah dia ni, nak betulkan kereta dia, nak keluarkan kereta dia balik. Jadi tak apalah, buatlah kerja apa benda, esok Toki bayar, tolong bayarkanlah. Rupa dia insurans pun sikit. Dia insurans dia 1/3. Jadi belanggar tu tak cukup duit nak bayar. Jadi kita lah kena bayar juga. Jadi dia dah ambil dah kita bayar. Sebelum tu pun dia bawa kereta tu balik. Ya Allah. Kereta tu kalau saya rasa kalau masuk dalam sungai Laut Teberau, ikan pun mati. Pasal kotor je. Ya Allah, ya Rabbi. Tak pernah tengok kotor macam tu. Kita ada gambar pun. Tapi kita tak adalah. Kita ni tak ada buat apa benda yang perlulah. Kita yang boleh buat hantar orang cuci. Maksudnya Toki memang karakter ni orangnya pengotor ke macam mana Toki? Ini orang yang tak pernah, sebenarnya Toki tak pernah jumpa orang macam ni. Walaupun kita dah jumpa orang 25 tahun macam-macam perangai. Tapi yang perangai yang buruk ni tak dahsyat tu sampai kita jadi tanggapan. Kenapa Asnaf ni macam ni rupanya? Yang kita tolong dapatkan lesen dulu mula-mula. Dia meniaga di Dataran Merdeka. Selalu kena tangkap di penguatkuasa pasal bawa air, bawa apa. Datang kat kita nak minta duit, nak belanja. Nak macam-macam lah. Pasal dah tak ada duit. Nak keluarkan barang kena duit juga. Jadi akhirnya kita jumpa lah masa tu kawan-kawan kita pengarah-pengarah di BKL ni. Minta tolong. Dia kata apalah. Dia akan tolong bagi lesen pada dia. Selamatlah bila ada lesen. Alhamdulillah lah dia pun income ada lah. Jadi itulah maksudnya niat Tok Ki tu memang niat nak mengeluarkan, sebab saya selalu tahu Tok Ki antaranya adalah untuk mengeluarkan asnaf ini daripada jurang, daripada kemiskinan, dan supaya membolehkan mereka memberi khidmat ataupun hidup kan Tok Ki kan, insya-Allah. Dan kita pun banyak juga yang sebelum ni kita tolong yang berjaya pun. Yang berjaya luar biasa pun ada. Jadi kita ingat ini bolehlah calon yang boleh jadi. Bukan kita nak minta share pun, bukan dia share pun. Tak ada apalah benda ni, macam kita tak pandang langsung apa yang kita boleh dapat. Dan kita tidak niat nak dapat apa-apa, cuma nak menyelamatkan keadaan. Jadi kereta tu teruk, bukan main. Akhirnya ya Allah, tak tahu nak cerita, kena bawa repair, kunci tak ada, terlalu banyak. Saya tak pernah tengok kereta yang banyak masalah macam ni. Baik. Okey, sekejap lagi Saya sebab Encik Mahmud kita ni, Bandar Mahmud kita ni, dia mungkin nak kena dia nak pergi jumpa si Bengong tu. dia nak ni kejap. Mahmud, sebelum pergi, ada apa-apa tak apa-apa komen ke Mahmud yang nak share sikit Mahmud, please? Dia begini. Saya tak tahu apa yang berlaku antara Tok Ki dan Dina ni. Tapi isu dia sekarang bagi saya eloknya untuk dua-dua belah pihak ni untuk berjumpa pada asalnya. Tetapi kalau contohnya mereka ini si Bengong ni pelik Mod. Nak ajak jumpa tak ni. Dia kata sebab tu saya dia susah-susah pasal kereta. Tak okeylah, tak Toki kata kan kita buat full settlement. Kita pergilah. Tak datang, tak jawab telefon. Bukan Tok Ki call, Tok Ki tak ada call, tak ada masa nak call dia. Yalah, betul lah. Call, biar settle kan, pergi jumpa kat finance, Tok Ki kita bayar cash. Betul. You ambil balik. Sebab dia jadi kurang manis sebab bila pihak dia ni mengecam, memfitnah, menghina, dia dah bukan level nak bincang, nak selesaikan masalah. Dia lebih kepada nak menghina, lebih mengecam, memfitnah. Bagi saya benda ni dah jadi bukan isu kereta Azhar ni dah. Dia dah jadi isu benda yang lain, dah tak ada kena-mengena dah dengan kes ni. Tapi saya cadangkan kalau ya kan, aku belajar law tapi tak adalah macam kau. Dia orang yang bengong atau gila ni, dia tidak takluk pada undang-undang. So itulah. Nak buat macam mana dia dah benda yang gila. Orang gila ni biarlah dia gila. Sebab saya nampak satu je Tok Ki. Kalau contohnya dia tak nak bekerjasama dengan kita, kalau contohnya dia kalau dia nak, kita boleh buat live macam ni. I think Zarif pun no problem kan. Zarif kita buka, kita boleh panggil je dia. Kita panggil sebab sekarang ni, untuk for your information, saya pun dimaklumkan dalam kita punya sesi live kita ni pun, dia pun pada masa sama dia
sedang menjawab apa yang Tok Ki jawab sekarang, cakap sekarang dia tengah menjawab. Kata dia, bagi saya, kalau you menjawab daripada pihak sana je, kita beberapa sini bercakap macam dengan, dia bercakap seorang-seorang macam tu. Why not? Kalau dia nak, kita panggil dia esok, kita buat sesi live direct terus. Orang kepala tak betul. Apa yang kau nak di? Orang yang boleh buat kerja huru-hara yang terberjalan tu, kau tengok macam mana gila dia orang. Tak pakai pakaian pun. Dan dia pun level itu. Itulah cerita dia. Tapi itu pertama. Yang kedua yang saya nampak lah, kalau contohnya ini bukan niat asal dia untuk nak berbincang dan dia lebih nak menghina, saya tak nampak benda lain daripada nak ride popularity Tok Ki. Sebab daripada dia buat benda ni, itulah satunya cara macam mana dia nak attract audience. Yelah, takkan dia nak sembang pasal nasi lemak, kan? Mesti nak sembang satu benda yang sensasi, yang biar betul Tok Ki buat benda ni, kan? Ni cerita betul ni, saya boleh tunjukkan apa semua ni. Tok Ki ni dulu sekarang saya kat villa ni. Habis semua buka cerita. Yang tak ada, Tok Ki mana tahu juga. Tok Ki nak tahu juga apa benda. Tok Ki tak tahu apa benda yang dia cakap. Tok Ki tu problem dia Tok Ki. Tok Ki sangat ni. Ada satu komen ni daripada saya tengok audience, saya tengok live ni, ramai kata tu handsome sangat. Lain kali tu kena relax tu. Cakap tu kena garang-garang sikit, tak lembut-lembut macam ni dah. Tok Ki, Mod, ada satu komen ni, dia kata bila nak ikut legal channel, berbalas mulut dalam media ni itu macam saya perasan daripada 10 mesej, 9 mesej. Dengar Mod, ada satu komen ni, dia kata bila nak ikut legal channel, berbalas mulut dalam media ni macam budak tadika. Tak sokong siapa tapi buat live ni does not prove anything. Saya macam kita jelaskan tadi, kita pun sebenarnya memang tak nak pun buat live ni. Tapi mungkin, macam saya kata, setiap orang ada pandangan yang berbeza. Kita nak menjelaskan, nak menjawab fitnah. Siapa nak percaya, nak dengar. Tak nak pun tak apa. Dan tapi saya tahu Mahmud ada urusan lain. Kalau Mahmud nak bagi sepatah dua kata, lepas tu dah boleh teruskan urusan, ataupun sebab kita nak jemput seorang lagi, Encik Muhammad Zamri ni, insyaAllah. Ada Mahmud? Okey, sikit last kali, saya bagi ni lah kepada pihak belah sana. Saya dah kata dekat Datuk, saya kata mungkin lama-lama benda ni senyap lah. Saya dah bagi my word tu Datuk, benda ni lama-lama akan senyap. Tetapi kalau contohnya benda ni tak senyap, saya takkan nak biarkan Tok Ki saya ni dikecam, dihina dekat social media macam ni. Saya tunggu green light daripada Tok Ki je. Once Tok Ki kata, Mod, aku dah penat lah Mod, kau saya settle je lah Mod. Saya akan buat, dan saya percaya Zahir pun akan sokong. Kita bukan hanya buat dari segi legal untuk dari segi membetulkan reputasi. Kita akan buat ekstensif dan kita cover semua part bahagian. Dari segi undang-undang, kita akan guna apa saja dari segi perundangan, hak kita dari segi perundangan untuk bagi settle benda ni. Sebab saya pun rasa dah geram juga. Sebab bagi saya cukup-cukup lah. I think enough is enough. Benda ni dah lama sangat dah. Saya pun kata kat Tok Ki, apa tu, lama-lama senyap tu. Tapi bagi saya benda ni tak settle-settle. Saya pun terkejut juga bila Zahri bagi tahu saya benda ni. Dan saya rasa saya bagi last warning. Saya kata by this week, kalau benda ni masih bergerak juga, saya rasa saya dan Zarif dan Tok Ki, kita akan buat all out, gunakan segala platform undang-undang yang ada. Kita akan gunakan hak kita sebagai mangsa fitnah. Dan kita akan ambil tindakan dan tengoklah apa kesan dia nanti. Tapi bagi saya untuk elakkan benda ni berterusan, saya rasa elok stop. Kalau tak puas hati, ada masalah, bincang direct. Jangan fitnah, hina dalam Facebook. Sebab benda ni bukan, sebenarnya dia tidak memenangkan mana-mana pihak pun. Dia sebenarnya nampak yang pihak orang yang menghina ni, macam pihak dia ni, akan nampak buruk dekat dia sebenarnya. Dan dia sebenarnya dapat, tapi dari segi right popularity pihak satu lagi. Bagi saya cukup kot setakat tu. Aku harap kita nak ambil yang mungkin yang paling simple, yang dia menipu, yang kereta-kereta tu dia kata hilang, dicuri ke apa benda. Yang benda tu dia yang bagi, dia serah cukup, video cukup semua sekali. Benda ni terlalu banyak semua, tiap-tiap satu yang dia cakap tu semuanya tipu. Tipu pula, tipu. Betul. Tak masuk akal. Jadi kita, saya nak, kalau tak jadi tak selesai juga,
Kita pergi apa ni ke balai untuk kita minta pihak apa ni polis ambil evidence yang paling mudah. Penipu buat laporan palsu tu dah lah. Pasal saya tak ada masa sebenarnya. Masalah ni saya risau ni masa. Saya bukan ada cuti pun. Masa pun tak ada. Aku nak melayan orang gila. Melayan orang gila ni satu benda yang cuba kau fikirlah siapa ada layan orang gila. Aduh lah dia. Dia bebas. Banyak dia punya kebebasan tu kan. Tapi dia ni dia buat-buat gila sebenarnya. Dia buat-buat gila. Saya pun berpandangan yang sama juga Tok Ki. Saya rasa dia ni attention seeker. Dia sangat memerlukan perhatian. Dia dahagakan perhatian. Dia mungkin kebosanan, mungkin kawan pun tak ada. Jadi bila dia buat live, dia merasakan bila tengok ada 200 orang, 300 orang tengok tu dia rasa seronok. Jadi bila orang turut mengutuk tu dia rasa sokongan kepada dia lah. Sebab biasanya orang macam ni saya pun tahu latar belakang dia. Saya dengar kita tak nak lah, saya tak sebut nama tapi kita dengar kebiasaan. Kes dia ni dibuang keluarga, tak ada. Maksudnya keluarga semua benci kat dia. Jadi apa kita malas layan. Itu dia punya point Tok Ki. Dia mencari perhatian sebenarnya tapi dengan cara yang mungkin yang salah. Tapi tak apa Tok Ki, saya rasa Mahmud kalau nak ni ke, kalau sebab tadi Mahmud dah mesej saya tadi dah tanya pukul berapa dia nak pergi, dia boleh pergi. Mahmud kalau nak pergi boleh dipersilakan. Tak dengar Mahmud, tak dengar. Mike. Okay, minta maaf Zarif, Toki. InsyaAllah lah kita bincang, kita akan bawa benda ni ke depan. Macam saya katakan tadi lah. Kalau kita perlu menggunakan landasan undang-undang untuk menyelesaikan masalah ni, I'm ready Toki. Okay, insyaAllah. Ya, mungkin if terpaksa juga. Sebenarnya Toki tak suka tapi terpaksa buat. Terpaksa juga, kita pasal guna apa-apa channel yang kita ada. Kalau dia nak main kotor macam ni, kita boleh main kotor juga. All the way. Alright? Okay, Zarif. Okay, thank you. Okay, alright. Terima kasih. Salam Allah. So Tok Ki, kita ada seorang lagi, Cik Zamri ni, dia yang mengumpulkan beberapa fitnah yang mungkin Tok Ki boleh jawab. Kita akan panggil dia masuk. Dia ni saya panggil sebagai saksi kepada fitnah sebab saya sendiri tak ikut, tak larat nak mengikut fitnah-fitnah ni. Jadi saya pun tengok ni ada orang tulis 41. Saya pun tak faham apa maksud 41 ni. Mungkin kita boleh jawab apa yang berkaitan 41 ni. Okey, tahu apa kenapa 41 lagi? Isu 41. Kita panggil Cik Zamri untuk bertanya. Okey. Assalamualaikum Cik Zamri. Assalamualaikum. Tok Ki, Waalaikumsalam. Sari boleh dengar ke suara saya? Dengar clear ke? Boleh dengar terus. Abang. Suara saya boleh dengar clear ke? Boleh. Kita nak percepatkan proses ni. Soalan pun banyak. Tok Ki pun mungkin tak banyak masa. Boleh tak kita jawab dulu berkenaan dengan tingkat? Kita nak tahu apa soalan berkenaan tingkat 41 ni. Kita tak faham. Boleh tak? Tahu tak apa yang kaitan 41 ni? Okey, dia cerita dia macam ni. Tingkat 41 ni, dia cuba create satu cerita kan, dan dia mengatakan satu rahsia besar yang dia ada, dia pegang kan, ataupun satu peluru yang besar lah, kita kata nuklear ke apa. Jadi dia kata kalau dia bukakan cerita tu, Tok Ki akan kira akan masalah besar lah, macam tu lah. Tapi saya rasa bila dia cerita tentang tingkat 41 tu kan, dia ada mengaitkan tentang diri Hawa. Jadi saya rasa soalan tentang tingkat cerita yang dia tengah create tingkat 41 tu, jadi saya rasa saya akan tanya satu soalan ni kepada Tok Ki, sebab soalan ni melibatkan dengan Hawa, dan tingkat 41 tu dia pun cakap melibatkan dengan Hawa. Okey. Hawa tu anak dia yang sulung Tok Ki. Yang masa tu dia tinggal dekat ni lah. Baru pertama kali dengar ni. Baru pertama kali. Apa cerita? Anak. Okey, dia cerita dia macam ni. Isu dia Tok Ki berlaku di kondo Tok Ki. Okey. Jadi Hawa telah dinodai oleh staf PPIM. Dan Tok Ki sorok berkenaan perkara ini. Jadi cerita dia dia pernah cakap dekat Tok Ki, okey, yang ada staf PPIM, okey, ada
buat benda yang tak elok kat dia. Saya tak pastilah sama ada rogol ke, cabul ke, saya tak pasti, kan. Jadi dia kata dia nak buat report. Tapi Toki kata kalau kau buat report, line Cik Zamri kita tak elok lah, kurang elok. Tapi Tok Ki sementara tunggu adanya Cik Zamri ni, Tok Ki boleh tahu tak apa kaitan dengan Hawa ni sebagainya? apa akhirnya buat report? Ha? Tak tahu report buat dah. Dia dah buat apa saja yang dia nak, report je lah. Apa ada masalah? Biarlah dia buat report kalau benda tu betul. Saya cakap tadi. Tak ada masalah. Dia bagi alasan kononnya si Hawa ni kena, kita katalah rogol atau cabul lah salah satu tu, kan. Betul. Lepas tu dia kata yang dia dapati yang buat perkara tu adalah staf PPN. Jadi bila dia nak buat report, Tok Ki halang dia, dan Tok Ki kata kalau kau buat report, apa pula akan jadi dekat image aku? Dia cakap macam tu. Jadi itulah pertanyaan ni, sama ada saya nak tahu lah sama ada benda ni adalah dia mereka fitnah ataupun memang ada sebaliknya tapi dia cuba selindungkan. Tak, sebenarnya Tok Ki tak tahu, tak ada masa nak mendengar cerita-cerita. Tiba-tiba cerita ni timbul. Kalau ada isu, tak ada timbul pertama kali yang Tok Ki dengar tingkat 41 ni pun. Tingkat 41 ni apa? Tingkat 41 tu dia yang reka sendiri, Tok Ki. Tak ada suruh Dia dia yang reka sendiri. Biar dia cerita, Sebab biar orang pun faham. Kalau tidak kita pun faham benda cerita dia dan apa yang berlaku, report, kita tak ada masalah. Yang jenis yang apa ni, yang kes yang pukul apa ni, Tafiz baru ni konon je tu kan. Kita bukan nak buatlah, tak ada masalah. Kita bukan nak tahan, bukan dia ada benda nak tahan. Betul lah tu. Dan pasal isu tingkat 41 ni, Tok Ki, dia saya rasa dia cuma buat dia create satu macam fitnah, kan. Jadi dia buat macam satu poin besar yang dia ada tau. Tapi sampai last kalau orang tanya ada tingkat 41 tu, dia takkan jawab. Dia kata tak apa, yang tu peluru besar dia lah, dia kata. Tok Ki nak minta dia tolong cerita apa. Saya tengok kat sini dia kata ada yang maklumkan, dia kata Hawa tingkat 41 masuk store selama 40 minit dengan lelaki. Saya rasa semua 40 ni hebat. dia tingkat. Saya kalau untuk makluman kepada siapa yang nak tahu, Tok Ki ni duduk tingkat 40. Rumah Tok Ki ni tingkat 40. Saya rasa si Polan tu pun biasa dijemput untuk datang untuk kita menyantuni dia. Bukan saya jemput, dia yang nak sangat datang. Pasal kita buat dengan kawannya ada je sampai kita pun nak halau pun jadi serba salah pasal dah orang daif sangat. Dia cerita dia okey macam ni, Tok Ki, sebenarnya tentang tingkat 41 tu sebenarnya tak ada apa pun isu sebenarnya tau. Dia cuba nak createkan isu yang dia kata Hawa ni, okey, Hawa ni pernah kena staff PPN ada buat benda yang tak elok dekat dia, kan, dalam store, dalam satu bilik store. Jadi bila dia report kat Tok Ki, jadi Tok Ki buka balik CCTV tu. Okey, buka balik CCTV tu dan dapati sebab dia kata tingkat 40. Sebab dia kata tingkat 41, saya kata tingkat 41 mana ada CCTV. Jadi dia kata masa kes Hawa ni ada satu event yang Tok Ki ada buat satu event, kan. Ada satu majlis lah. Jadi ketika tu lah yang Hawa ni kena sama ada rogo atau cabul dengan staf PPN. Itulah Tok Ki cakap tadi. Kalau dia ni bercerita benda yang ada, saya dengar cerita lah, saya nak cerita. Kalau ada orang kata ada sepolan-sepolan ni ada duit trilion contohnya lah. Jadi kita tengok benda tak ada. Jadi ini juga kita kadang-kadang kita jemput orang tapi sebenarnya tingkat satu tu pun tak pernah siapa naik. Tak pernah. Tak mungkin staf PPRM naik situ dan kita pun tak tahu store mana yang dia reka.
Sebab Jadi kita, sebab jadi, sebab dia bila kata tingkat 41 Tok Ki kan, saya ada cakap tingkat 41 tu, ada tingkat 41 tu bumbung. Kalau dia kata tingkat 41 tu ada satu rahsia besar yang Tok Ki punya rahsia besar ada dekat dia kata macam tu. Jadi Abang Zam, Tok Ki pun dah menjawab si Bengong juga. Jawab apa ni berkenaan 41 ni. Jadi 41 ni kita tutup buku lah. Pergi soalan yang berikut. Biar suka hati dia lah. Pasal sebenarnya benda yang pembohongan paling besar. Kita Yalah, dia mereka. Kita ambil Quran. Kita ambil Quran, kita boleh buat bersumpah, tak ada masalah. Saya rasa boleh tak? Betul berserah pada Allah, menunggukan Allah tunjukkan. Masa kita tak ada apa, kita yakin. Kita tolong dia, beria-ria, bagi duit, bagi bantuan, segala-gala tolong. Bawa ke supermarket nak kena barang. Jadi pelik lah pada saya pelik. Tapi Tok Ki yakin sangat Allah akan tunjuk. Itu je. Ya. Okey, cuba okey. Last lah tentang yang pasal Hawa ni. Last lah kan saya nak tanya bagi habis kan. Betul ke yang dia kata dia ada jumpa Tok Ki yang dia kata Hawa ni pernah start PPN, ada rosakkan Hawa. Dan dia beritahu kat Tok Ki dan Tok Ki kata jangan ambil tindakan. Kalau ambil tindakan muka aku nak letak mana. Adakah benda ni berlaku dia jumpa Tok Ki? Lagi satu bohong yang bukan main. Mana kata itu fitnah lah Tok Ki. Pergilah report, apa ada masalah? Yalah betul lah tu. Sebenarnya kawan dia. Untuk maklumat yang dia kata tu adalah kawan dia yang menggunakan kereta dia tu. Mana kata yang Hawa tu masuk tu dengan kawan dia sendirilah. Orang tu ada kat situ. Jadi dia ni kononnya macam mekanik. Jadi dia rapat dah dengan ni pasal nak servis kereta, nak apa benda. Jadi kawan dia, memang kita ni nak bantu dia orang ni pun antara orang yang kita nak bantu. Tapi dia ni kita, operasi kita kebanyakannya di tingkat 3. Ya. Tak ada sebab nak sedap cerita lah. Ya. Tak ada sebab. Nak bagi sedap cerita. Tingkat 41. Itulah saya cakap tingkat. Apa salah dia cerita betul? Mungkin orang dekat sini jadi jangan campurkan cerita yang betul dengan tak betul jadi huru-hara. Yalah. Jadi mana kata yang dia kata Hawa kena rogo tu dan dia beritahu kat Tok Ki tu, mana kata dia tak pernah cakap lah benda tu, dia fitnah lah kira. Tak pernah keluar lah daripada mulut dia. Bukan, saya ada dengar ini daripada isteri saya. Okey. Ada dengar cerita, kononnya dia mengadu. Tapi dia ni cakap 10, tipu 12. Okey, faham Tok Ki. Tak payah layan. Saya layan dia ni pasal saya ingat dia asnaf, mungkin anak-anak dia perlu diberi apa ni kata orang peluang untuk hidup secara elok. Itu yang kita cuba tolong dia. Tak ada apa. Tak masuk akal. Saya pun kena nak buat cerita biar boleh lekat. Mana kata bak Hawa dia kata kena rogo tu kita tutup buku lah Tok Ki itu adalah fitnah lah kira cerita senang cerita. Takkan you nak dengar cakap Tok Ki kalau anak you kena rogo. Ada sebab. Yalah betul lah. Dia mau dekat dia nak diam kan. Macam logiknya lah kalau betul dia seorang ibu yang baik kan. Takkanlah dia nak benda kalau dia boleh menuduh memfitnah Tok Ki dengan macam-macam benda, memburuk-burukkan Tok Ki. Macam mana dia boleh kata dia nak menjaga imej Tok Ki tapi tak nak buat report berkenaan anak dia tu. Maksudnya saya cuba berfikir secara logik, tak logik. Betul. Kan kalau dia hari-hari dia memfitnah Tok Ki, kemudian anak dia ada isu, dia pergilah buat laporan polis. Yalah. Laporan polis? Yalah. Apa maksud dia nak cakap Tok Ki? Maknanya dia ni dalam imajinasi pun dia jahat. Okey Tok Ki. Saya pergi ke soalan yang berikutnya. Okey Tok Ki, tentang isu Al-Azhar lagi. Okey. Minta Tok Ki jelaskan apa sebenarnya terjadi kerana Dina tuduh Tok Ki rampas hak dia seorang asnaf. Tok Ki dah jawab tadi Abang Zam. Ada banyak kali jadi saya next lah. Yang tadi tu saya next lah. Tak apa. Saya nak tambah sikit. Pasal dia kata, yang dia cakap, ada video yang memang boleh tunjuk lepas ni. Saya bagi kereta kepada Tok Ki. Maknanya tipu juga. Pasal dia pun tak bagi. Kita ni menyambung, bayar hutang-hutang dia. Bagi dia dah tipu. Lepas tu,
Dia report pula lagi, kereta tu pula hilang kononnya. Tipu lagi. Jadi kereta tu kita nak selamatkan. Tapi tak apa macam tu cakap. Lepas ni biar dia rasa bahang je. Kereta ni Tok Ki takkan bayar lepas ni. Jadi finance company akan cari dia, blacklist dia. Jadi padanlah muka. Jadi Rita dia dah kena tarik. Abang dah sita dah report lah. Tok Ki kereta ni, Tok Ki cakap macam ni, kita ni nak selamatkan dia. Kita bayar tapi nak bayar kosong, biarlah budak yang buat kerja ni pakai. Dia pun setuju. Yalah. Tapi tiba-tiba pula dia nak kereta, dia kata dia nak bayar 1,000 je. Tok Ki, biasalah Tok Ki. Dia kan kaki pusing Tok Ki. Dia kan nak habis hutang. Duit Tok Ki dengan 13-14 ribu dia hutang. Lepas tu kereta lagi. Tiba-tiba nak kereta balik, nak balik. Tak nak kereta balik. Masuk akal ke? Tok Ki faham lah si buntai ni kan. Hutang nak habis lagi setahun. Dia pandai lah, dia ambil dia bayar setahun dapat dari kita tu. Betul tak? Dan sebenarnya Tok Ki cakap macam ni. Pasal dia kata takut kita tak bayar. Tak apalah mudah. Tok Ki cakap tak apa. Kita pergi finance. Kita full settle terus. Ya, settle. Hari ni. Jadi kita biarkan kereta ni esok tak berbayar. Kok mana pun dia akan kena cari. Jadi dia pergi settle dengan bank sendiri lagi ya. Nanti dia settle dengan bank ni. Apa nak buat? Habis cerita lagi ya. Kereta tu memang orang kita simpan lah. Mungkin simpan dalam laut ke. Tahulah kita tengok. Yalah. Okey Tok Ki, yang seterusnya dia kata Tok Ki bersekutu dengan Alung. Boleh mana kata Tok Ki dia kata Tok Ki ni bersubahat dengan Alung lah. Dia cakap macam tu. Alung mana? Dia macam Alung mana? Siapa dia? Dia cakap secara umum lah Tok Ki. Alung mana dia tak cakap. Yalah. Alung mana? Maaf, saya nak tanya. Apa ni Encik Zamri? Dalam setiap dakwaan dia ni, ada tak dia menyertakan apa-apa bukti, dokumen ke, gambar ke, video ke, ataupun dia sekadar cakap dan dia lepas saja? Sebab kalaulah kita nak bertanyakan soalan yang tidak ada asas. Contohnya saya kata ni saya ni dekat Pluto ni. Saya ni saya live daripada planet Pluto ni. Jadi kalau orang percaya buta-buta, bermakna sama ada orang yang percaya tu pun jadi kena timbang balik kewarasan jugalah. Yang saya rasa, saya yakin yang ramai-ramai ni tak percaya. Cuma maksud saya tadi tu, saya nak tanya soalan kepada Abang Zamri. Masa abang tanya soalan-soalan ni, ada tak mana-mana soalan yang ada bukti ataupun ada signifikan untuk ditanya? Kalau tidak akan timbul 500-600 soalan. Yang penting dia contohnya ni lah tuduhan dia tentang Alung sama juga dengan tuduhan tingkat 41. Dia kata dia ada video, bukti semua cukup, tapi bila orang minta sampai last dia tak bagi. Jadi makna kata tentang soalan yang Alung tu pun sama juga. Dia cuma bercakap, tapi bila minta bukti dia tak bagi. Video ke apa ke dokumen ke apa dia tak bagi. Buat tuduhan ni senang, buka mulut je jadilah tuduhan. Ya, betul tu. Nah, sebab tu fitnahnya berdosa. Dosa satu dia. Ini dosa luar biasa ni. Iyalah. Jadi kita tengoklah. Sebab tu Tok Ki mengharapkan Allah je tunjuk kebenaran. Okey. Kalau Tok Ki tak betul, tak masalah. Apa tindak kita reda je. Iyalah. Dia nak fitnah kita tak buat, kita heran apa tu kan. Dah, kita ni tidaklah baik mana. Tapi orang baik pun kena fitnah. Itulah pasal. So ada apa benda? Yalah Tok Ki. Tepat sekali tu. Okey Tok Ki, soalan yang seterusnya kan. Dia kata Tok Ki pernah layan Tok Ki pernah ambil call girl. Mana kata call girl tu kita kata perempuan ni lah, perempuan booking lah. Perempuan. Masa tu dia di mana? Masa tu dia di mana? Dia membekal call girl ke? Dia cuma cakap yang tu dia tak cakap lagi, dia cuma cakap Tok Ki ni dia tahu saya Tok Ki ni pernah langgan call girl yang tu je. Ya, Tok Ki tak pasal-pasal nak cerita kat dia ke kalau ya? Yalah, betul lah tu. Ada masuk akal. Yalah. Dia tak masuk akal. Isteri dah 3 Tok Ki nak pergi langgan buat lagi ya. Bukan tak nak isteri.
Tak, itulah cakap ni mudah. Sebab tu dosa fitnah ni cukup luar biasa. Dan kita yakin Allah tunjuk. Allah tunjuk. Percayalah Allah tak pernah mungkin janji. Jadi kita serang. Tok Ki, saya nak jawab tadi ada satu komen. Dia kata dengan kelembutan macam ni percayalah dia akan menjadi-jadi. Bagi siapa yang baru mendengar sesi kita tadi, kita dah maklumkan, kita bagi dia sampai minggu ini, Ahad ni. Kalau hari Isnin tu dia masih lagi menabur fitnah, kita akan terus ambil tindakan lah. Saya rasa untuk memberi keyakinan tambahan kepada penyokong kita ataupun kepada mereka di luar sana yang mana kita ni di landasannya benar. Jadi insya-Allah kita nak maklumkan tindakan tetap kita akan ambil. Cuma kita bagi dia ruang untuk mungkin nak bertaubat sikitlah beberapa hari ni. Hari Isnin kalau dia masih buat lagi, kita akan ambil tindakan dan tindakan-tindakan tu dia tunggu je lah apa kesan-kesan dia insya-Allah. So Cik Zamri saya serah balik. Saya setuju tu. Okey, apa-apa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar takbir. Saya rasa yang tu sebaik-baiknya lah. Kalau dia masih lagi, lepas tu ambillah tindakan kepada dia sebab dia dah melampau sangat dah. Okey lagi. Dalam satu isu ni baru nak makan. Sorry masa kita makan masa makan tak apa ada. Tak apa. Okey, kita santai-santai lagi tak apa. Okey Tok Ki, dia ada kata Tok Ki bawa senjata api pistol masa umur Tok Ki berusia 16 tahun. Mana dia dapat yang tu saya tak tahu, tapi itu adalah satu tuduhan daripada dia. Dia pernah bercakap. Jadi itulah soalan yang saya ajukanlah daripada dia yang cakap. You nak jawab macam mana? Tok Ki kita buka dia bawa pistol ayak senang Tok Ki. Tok Ki kita bawa pistol ayak lah senang. Dia macam ni. Dia macam setan. Dengar berita dia bawa. Dia tak tahu berita pun dia bawa. Dia macam itulah perangai dia. Jadi sebenarnya bukan masuk umur 16 tahun. Yalah. Maknanya dia dengar sikit-sikit tadi. Dia macam setan nak curi berita tahu tak? Nak ambil berita. Bukan masa umur 16 tahun. Dia salah tu. Ya. Nipu. Dia apa benda yang dia. Tapi lesen Tok Ki. Tok Ki tak nak cakap umur berapa ya. Mungkin tapi maknanya dia salah nombor satu. Nombor dua, lesen yang apa ni pistol yang lesen. Apa ada masalah? Lagi satu Tok Ki, kalau Tok Ki umur 16 tahun, dia pun silap-silap beranak mana lagi dia cakap banyak apa. Fitnah apa. Dia ada masa tu. Oh dia ada masa tu. Okey Tok Ki, soalan seterusnya, dia kata Tok Ki ada anak luar nikah. Saya pun pening kepala dengan perangai dia fitnah dia ni Tok Ki. Sebab itulah saya harap Tok Ki bagi penjelasan ni lepas ni senang. Kalau orang tanya saya kata Tok Ki dah bagi semua penjelasan, jangan tanya saya dah. Saya nak jawab lah bahagian ni sebelum Tok Ki jawab. Saya macam saya maklumkan tadi, saya ni anak Tok Ki. Jadi saya pun rasa tidak, saya kenal adik-adik saya semua. Dan kami ni pula, kalau Tok Ki nak kahwin seorang lagi pun kami sokong je. Terpulang sebab Tok Ki mampu, Tok Ki layak kan. Jadi buat apa ada lagi satu kosong lagi kan. Kalau nak ada anak luar nikah tu nak buat apa? Penat-penat ada anak luar nikah kan. Jadi saya pun tak pasti. Tapi tak apalah. Bagilah Tok Ki yang menjawab. Sebab saya pun berbangga dengan adik-adik saya. Walaupun lain ibu, saya sangat menyayangi semualah. Jadi tak tahulah kenapa kalau benda tu nak berlaku. Tak tahulah Tok Ki lah jawab. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana kan. Itu yang Tok Ki sebut tadi. Buat cerita tu, dia mungkin kena pergi kursus sebenarnya. Apa kata, kadang-kadang dia pergi ambil kursus, menulis, bercerita. Pasal cerita-cerita dia bercanggah semua. Tok Ki, kena hantar dia pergi kursus tanya rambutan Tok Ki. Baru betul Tok Ki. Dia kena pergi tanya rambutan setampui. Okey. Pasal dia curi cerita, buat cerita, dengar je dia buat benda yang dia fikir. Nombor satu, ini orang yang tidak beragama langsung. Iyalah. Yang tak kita tahu semayang pun tidak. Sorry to say lah. Oh. Tapi mungkin didikkan dia begitu. Pasal keluarga dia macam ni. Yang mak dia tak suka kat dia. Abang dia tak suka kat dia. Terpaksa pinjam duit dengan Tok Ki. Contohnya lah. Jadi yang kita tengok ni. Apa yang dia kata ni memang
satu penipuan. Tapi Tok Ki boleh nak cerita sikit kot. Cerita sikit. Ya, ya. Pasal Okey. dalam perjalanan ini kita banyak membantu menyelesaikan masalah-masalah ibu yang melahirkan anak. Ya, ya. Lahirkan anak, datang jumpa, nak tolong adik kita selamatkan daripada keluarga yang anak ini akan diambil oleh orang bukan Islam. Jadi atas kesedaran itu, Tok Ki sendiri pun banyak juga keluar duit pasal nak bantu nak bayar hospital. Ini memang berlaku. Bayar hospital, nak selamatkan, ke mana nak dihantar bagi anak angkat ke benda, memang kita tolong. Kita bantu apa yang boleh. Tapi tidak lagi, tidak pernah membela pun. Pasal kita Tok Ki pun ada anak daripada dulu. Pasal apa nak timbul isu ni? Okey. Nak cerita juga, anak ini, mungkin yang dia nak cerita ni adalah seorang anak yang telah diambil oleh seorang Cina, dan dia tuntut, kita tengok keadaan ni macam kesian lah. Kawan Tok Ki bawa, kata okey, kita cubalah selamatkan anak ini dan membayar duit pada Cina yang dah keluar belanja budak ni lahir di hospital swasta. Ingat tu Tok Ki keluar dalam 7,000 lebih lah. Nak selamatkan dulu. Bukan nak selamatkan dulu. Jadi sementara selamatkan, ibu dia ambil lah budak tu, bawa balik ke rumah dia. Kita pun tak tahu apa benda. Kita nak selamatkan saja. Iyalah. Ya, tidak, dia jadi bukan Islam pula. Iyalah. Jadi semasa itu Tok Ki ada seorang macam saudara lah, berkahwin dengan seorang mufti. Tok Ki tak sebut negeri mana mufti, dan tak ada anak. Jadi dia nak carilah anak nak angkat. Okey, faham. Jadi kita pun ketemu kan lah, jumpalah, tak ada benda. Dan bukan ada tuntut duit pun. Nak selamatkan keluarga saja, bagilah, tak ada masalah. Dan apa Ramli, kalau ada soalan, you tanyalah soalan atas bawah, supaya puas hati. Kita ni menolong orang, sampai keluar ribu-ribu ni, bukan apa dapat pun. Macam kita tolong Nina, keluar ribu, yang dapatnya dia fitnah pula lagi. Tapi dapat fitnah lagi ya. Kita tidak menghentikan tujuan kita nak buat baik apa yang boleh, nak bantu orang. Jadi serah ke keluarga ini. Maknanya kalau esok kita boleh tunjuk orang ni. Bukan kita buat cerita kosong, dia buat cerita, tak ada, ni dia orangnya. Ni dia budak. Tapi maknanya bukan untuk memalukan, untuk bercerita fakta. Pasal kita tak ada cerita benda yang tidak berkaitan dengan fakta. InsyaAllah kita cuba selama hari ni, apa yang kita nak cakap ni, apa yang Tok Ki cakap ni, you boleh cross check ke apa benda. Kita tak ada sebab nak buat cerita yang tidak betul. Pasal kita dah didik diri kita, buat kerja betul, janji betul, buat tepat. Jadi tak ada sebab. Jadi kalau kita tolong orang pun dijadikan cerita anak luar nikah lah apa benda pun, jadi pelik lah. Yalah. Tok Ki, saya soalan ni tadi saya nak tanya awal tadi, tertinggal bas tadi, okey. Tok Ki sepanjang dia bersama Tok Ki lah kan, dia kira minta bantuan Tok Ki kan, lebih kurang anggaran berapa puluh ribu atau ribu yang Tok Ki dah keluarkan untuk bantu dia saja. Nak tanya sebab dia suka cakap pusing, dia kata dia tak ada hutang lah, itu inilah. Tak, dia kalau saja anggaran sajalah lebih kurang lah, termasuk kereta. Tak banyak sangat. Tapi nak melayan dia tu, bukan main susah. Contohnya macam ni, kita cuba nak layan orang ni, dia nak bekal barang. Dia buat barang. Nak pakai gambar Tok Ki, pakailah. Nak hantar supermarket, dapat masuk, Tok Ki masukkan. Bila patut bayar, supermarket dapat bayar, duit tak ada, Tok Ki bagikan duit lagi. Cuba bayangkan, itulah ceritanya. Bila dapat duit, dia hilang. Faham. Tak fikir dia adalah manusia yang masuk akal lah. Mana kata Tok Ki kalau pasal isu kereta je tu,
Tok Ki? Berapa Tok Ki? Lebih kurang lah habis tentang isu kereta je Tok Ki. Tentang isu kereta. Kereta duit benda mungkin dalam 30,000 kot. Kereta apa? Kereta Alza tu Tok Ki dah keluar dengan repair dengan bayar finance, bayar apa benda tu. Dalam gitulah. Dan sebenarnya lebih kurang berapa? Untuk maklumat 30,000 Tok Ki. Ya. Oh yosh. Banyak lah. Tok Ki, benda ni benda yang bukan jadi satu benda yang besar. Pasal kita buat macam-macam. Sebenarnya dalam hati Tok Ki, dia buat elok-elok, Tok Ki nak bagi je kereta tu, tak ada benda. Bukan pakai, bukan Tok Ki pakai pun. Baru ni, berapa kereta saat bagi kereta. Apa ni yang ladang kuda ni tu pun bagi juga. Ustaz Maslihi 5 BMW S5 saya bagi. So ada benda. Saya tak ada tapi nak ikut janji tu lah. Macam dengan saat tu sebenarnya yang kata apa ni kembara tu memang Tok Ki nak bagi je tapi nak biar dia bertanggungjawab pasal dia rosakkan enjin kereta dia repair lah dulu. Tapi esok boleh bagi dia lah. Tak ada masalah. Apa ada masalah? Oh. Okey Tok Ki. Baik, faham Tok Ki. Jadi Tok Ki, soalan yang seterusnya. Soalan ni agak kurang ajar sikit lah. Bagi saya dia kurang ajar lah soalan ni. Dia kata Tok Ki ada selera luar biasa gay. Dan fitnah ni dia kata 2 hari lepas Tok Ki. Jadi kalau kita fikir secara logik, kalau Tok Ki seorang gay, takkan Tok Ki ada isteri sampai 3 orang kan. Jadi biadab lah dia punya percakapan tuduhan dia tu agak biadab lah. Jadi tuduhan dia ni Tok Ki tak silap saya dalam 2 hari lepas. Tok Ki pun tak tahu cerita. Ini pun jadi macam terkejut je lah. Tapi sudah Yalah. Tapi fitnah ni, yang itu rasanya mungkin kita boleh tuntut kot. Pasal fitnah ni, you buat, you tanggung lah. Tak tahulah apa benda mungkin. Pasal dulu, dia buat tak betul tu pun, dia belanggar. Sebenarnya dia buat dia belanggar tu. Dia buat tak betul. Kita pun dah tegur dia. Dia buat juga belanggar lah. Tapi mungkin dia nak kena teruk sikit. Tak tahulah. Kita doa pada Allah. Ni Allah menyaksikan semua. Tak ada masalah. Dia mau kena herot mulut Tok Ki. Tak boleh cakap kan senang. Habis cerita. Kita serah pada Allah. Pasal Allah Maha Adil. Jangan risau. Dan Allah Yalah. Cik Zamri, kita ada lagi, boleh bagi lagi 2 soalan. Kemudian saya rasa bukan apa macam saya sebut awal tadi, kita sebenarnya tak nak panjang-panjangkan kes ni. Kita cuma nak jawab beberapa core issue. Jadi Tok Ki okey ke, setuju ke dengan 2 soalan lagi ataupun Tok Ki tak kisah? Okey je, tak ada masalah. Alang-alang buat. Sila Cik Zamri. Okey. Sebab saya banyak soalan yang saya skip dah. Saya ambil soalan yang terlampau biadab, yang soalan lah, yang fitnah terlampau biadab lah. Okey Tok Ki, saya nak tanya, ada lah saya dengar kan, ada orang bercakap yang PPIM akan keluarkan LOD ataupun saman malu terhadap si inilah ni apa bengong ni kan. Jadi adakah itu ada dalam perancangan Tok Ki sebelum ni ataupun tak ada perancangan apa pun sebelum ni? Maksud saya daripada bulan 8 itu yang Tok Ki keluar surat tu sampai ke hari ni, ada tak perancangan untuk LOD ataupun dah buat dah? Memang ada. Tapi Tok Ki terlalu sibuk. Sebenarnya Tok Ki malu nak kata Tok Ki sibuk. Tapi memang sibuk yang luar biasa. Kerana appointment berbelas appointment tiap hari. Nak jumpa anak-anak nak buat appointment pun bukan mudah. Jadi tak ada masa dengan gear tu. Tok Ki tak fikir ada masa. Tok Ki tak ada lah. Sampai ke hari ni Tok Ki tak ada lah. LOD tu Tok Ki tak proceed lagi tak ada apa. Tapi Tok Ki lebih cenderung, tu cakap Mahmud tadi, lebih cenderung kita nak minta pihak polis ambil dia di atas laporan palsu. Komunikasi. Laporan palsu atau komunikasi ya. Tak laporan palsu je pasal itu satu jenayah. Ya. You kena hilang orang curi sedangkan you yang bagi. Ya Tok Ki. Kalau Tok Ki buat itu pun terbaik Tok Ki. Dia kena ajar sikit Tok Ki sebab dia melampau. Sebab dia buat apa sekarang ni. Dia rasa tak ada. Dia takkan kena impact apa langsung tu. Sebab tu dia makin melampau. Saya akan tanya soalan ni yang saya nak tambah sikit tadi yang macam kita sebut tadi.
apa yang kita akan buat adalah kita bagi peluang lah untuk dia bertaubat sampailah tempoh masa untuk dia berubah ni sampailah hari Ahad ni. Kalau hari Isnin masih dia bising-bising lagi, saya dengan apa yang disebut oleh lawyer kita tadi, Encik Tuan Mahmud kita akan ambil lah tindakan yang sewajarnya untuk menghilangkan kekeliruan lah, insyaAllah. Saya rasa itulah yang kita dah setuju tadi. Kita bagi dia sampai hari Ahad ni je. Kalau dia masih hari Isnin tu dia masih bising-bising, kita akan buat laporan polis, kita akan hantar surat LOD kepada dia lah, insyaAllah. Alhamdulillah tuan, yang tu yang terbaik tuan. Sebab kalau tak buat apa langsung dia makin melampau kan. Dia rasa macam dia tak ada apa, yang dia macam kebail kan. Baguslah, alhamdulillah. Soalan pun tak banyak tu Ki. Saya akan cuma lagi sikit ya. Okay. Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi soalan ni tu Ki agak lawak sikit tu Ki. Betulkah Dina pernah peluk Tok Ki semasa dalam ofis Tok Ki? Dia kata dia pernah peluk Tok Ki semasa dalam ofis Tok Ki. Kalau betul pun Tok Ki macam terkejut juga. Apa lagi benda tu tak betul. Tak masuk akal. Tak apa sebab dia tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Saya rasa dia gila bayang Tok Ki rasa cinta tak berbalas. Tu yang dia marah sangat tu. Okey lagi isu yang tu sama juga berkait juga. Dia kata Tok Ki ada affair dengan staff PPM bernama Linda. Tak tahu. Tok Ki sebenarnya tak tahu nak jawab. Yang tu tak tahu nak jawab. Pasal memang tak ada. Dia boleh buat cerita tu. Yang seronok dia boleh buat cerita. Jadi kira close pun cerita tu Tok Ki bagi baru cepat soalan lain. Tak, lain kali biarlah buat apa katakan, bagi peluang sikit. Biar Tok Ki ada affair dengan film star mana-mana. Ketahanlah sikit. Ini kadang-kadang jadi peluk dia ni Tok Ki rasa bahana ni. Yalah. Tok Ki sajalah nak cakap lagi Tok Ki kan. Bukan kata Tok Ki, kalau saya tengok bukan peluk Tok Ki. Kalau dia duduk dalam satu bilik dengan saya, dia pakai baju, saya ada cari jalan nak lari. Kalau dia buka baju, saya rasa saya lari kot tingkap Tok Ki. Tak boleh Tok Ki, tak nak selera Tok Ki. Alang-alang nak cari biarlah berjenis sikit Tok Ki. Macam ni tak nak selera Tok Ki. Apapun macam ini, kita teguran kita niat mengadakan live ini bukan untuk merendah-rendahkan siapa-siapa. Lebih kepada kompetensi menjawab fitnah. Jadi saya rasa bab yang itu kita jangan takut kita nanti berhutang ataupun terpaksa menjawab dengan dia di akhirat nanti, na'udzubillah, insya-Allah. Baik Tuan Syarif, baik. Okey. Cuba ceritakan sedikit macam mana Tok Ki boleh kenal dengan Dina. Itu lagi. Ya, dia kan selalu datang minta tolong. Datang minta tolong duit, minta macam-macam lah. Masa tu dia menjaga di dataran kan lagi? Dia masih menjaga di dataran. Kena tangkap di kuat kuasa. Takkan kita nak bagi datang, nak bagi 300, 200. Tak jadi. Kita kena bagi dia lesen. Biar dia meniaga. Tu dah dapat tempat sekarang tu. Tapi manusia yang budi ni, ya Allah, tak berterima kasih ni. Dah jadi. Ya Allah. Tok Ki tahu tak Tok Ki, lesen yang di Masjid Jamik tu Tok Ki yang bagi kan? Ya. Tapi dia kata Tok Ki yang tolong recommend lah. Ya. Macam recommend lah kan. Tapi dia kata apa Tok Ki? Dia kata lesen yang Masjid Jamik tu kan, dia kata dia yang dapatkan sendiri, dia bukan Tok Ki yang tolong. Kira jahat juga. Saya rasa macam inilah. Kalau katalah dia nak claim pun biarlah dia claim. Kita pun bukan kita pun bukannya nak menuntut apa-apa. Kalau kita dengan dia claim tu kita dapat apa-apa lah. Ini tak ada isu-isu macam ni kan, insya-Allah. Yalah. Dan Tok Ki lagi satu Tok Ki, berkenaan dengan rumah PPI Wayu pun Tok Ki yang tolong dapatkan kan, recommend untuk dapatkan kan rumah yang PPI Wayu tu. Silap saya pasal kita sebenarnya tolong orang ni ribu. Yalah, tak tahu. Memang kadang-kadang tak ingat. Banyak sebenarnya, banyak lagi Tok Ki tolong dia.
Tapi Tok Kim tak Yalah. ingat dan kita pun tak buat catatan. Tapi antara masalah dia paling besar adalah dia suka bergaduh. Suka sangat bergaduh. Dan cari sebab nak bergaduh. Semua orang dia bergaduh. Tapi dia dulu dia kata dengan Tok Ki tak bergaduh. Tapi sekarang dengan Tok Ki pun dia bergaduh. Cuba bayangkan dia datang nak pinjam duit. Saya kata okey, dengan Linda ni. Okey, kau jumpa Linda. Jumpa je bergaduh. Ya. Mana manusia? Jumpa orang sana bergaduh, orang sini bergaduh. Tak nak lah. Jadi memang sukar. Oh, dia ni kaki gaduh dengan orang ni Tok Ki. Bukan baru, kira daripada 5-6 tahun lepas pun dia memang perangai macam tu. Dengan keluarga dia pun bergaduh. Semua in fact dengan Linda tu bergaduh. Dengan almost semua orang yang kita kenalkan nak bantu dia bergaduh. Saya rasa kalau Tok Ki, kalau kita boleh recap sikit. Sebelum ni dia pernah dibantu oleh pusat zakat. Jadi bila dia minta pusat zakat tu lebih daripada apa yang dia berhak, akhirnya dia memenyalahkan pusat zakat sebab tidak membantu dia. Pusat zakat bagi dia lebih kurang 30,000 lebih. Jadi dia tak puas hati jugalah. Jadi tak tahulah, kita pun tak tahu nak cerita. Itulah jadi masalah Tok Ki. Kita pernah ada perbincangan dalam mengenai perkara ni. Kita ada perbincangan di antaranya, butir perbincangan dia adalah kita perlu sangat berhati-hati dalam membantu seseorang tu sebab dalam kes macam ni lah menyusahkan kita. Tak pasal nak buat live macam ni, nak melayan benda-benda ni kita kena bantu. Pasal banyak sangat orang susah. Ada susah tu kerana dia. Inilah salah seorangnya. Tapi kita tidak seharusnya berhenti menolong sebabkan seekor beruk ni. Yalah, betul lah. Kita tolong juga. Kita harap tak ada beruk lain yang datang. Kerana nilai setitik ya Tok Ki ya. Rosak susu sebelanga. Tak boleh itu. Soalan yang terakhir Tok Ki ya. Soalan yang terakhir. Okay. Dia kata betul ke masa dia maksud saya dia rapat dengan Tok Ki lah dengan PPIM kan. Betul ke Tok Ki lantik dia sebagai penyiasat mencari isu untuk PPIM ketengahkan dalam sosmed. Sebab selalu dalam live dia bercakap begitu. Sebenarnya nak lantik dia jadi menteri. Tapi jadi dia ambil ini je lah. Yakinlah kita 20 tahun cuba membantu orang. Tapi terjumpa juga kadang-kadang yang macam ni. Jadi tak apa. Biar dia, kita buat apa yang kita perlu buat. Saya rasa Tok Ki yang ini dia salah faham ni. Dia mungkin terlalu teruja dengan setiap kata-kata ataupun dia berbangga dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin nipis. Macam Tok Ki selalu cakap, kita ni di kalangan masyarakat ni, di kalangan orang awam ni, kalau kita ada isu yang kita tahu yang kita boleh membantu masyarakat, sampaikanlah. Mungkin dengan kata-kata macam itu dia merasakan dia menerima satu watikah untuk menjadi perisik kepada ni. Sedangkan dalam website BPIM pun kata kita minta masyarakat supaya jadi mata dan telinga kepada BPIM. Semua orang dilantik. Kalau dalam live ni ada 3,000 lebih ni, 3,000 orang ni dilantik untuk menjadi mata dan telinga supaya menyampaikan isu-isu supaya kita boleh bantu untuk menyelesaikan masalah di kalangan masyarakat. Itu dia punya tujuannya. Tapi saya rasa mungkin dia teruja sangat. Dia terlalu berbangga sangat dengan statement tu Tok Ki. Mungkin Tok Ki nak sebenarnya Tok Ki nak lantik dia jadi tepat sekali. Nak lantik dia jadi jebon. Tok Ki, ada satu soalan ni. Tadi Abang Zam dah habis dah soalan dia. Saya ada satu soalan daripada ni. Dia kata betul ke Tok Ki dia merupakan anak didik Tok Ki dan sampaikan Tok Ki mungkin dapat royalty ke daripada hasil jualan produk-produk dia sebab ada muka Tok Ki di situ kan. Jadi saya rasa mungkin Tok Ki boleh jawab sikit perkara ni Tok Ki. Tak ada, dia buat produk. Tok Ki tengok dia bakat ada. Sebab tu Tok Ki willing to bantu. Antara dia buat bagus tu adalah Tok Ki rasa meruku. Tapi dia bukan setakat dia nak buat segala benda. Jadi meruku pun tak jadi ke mana. Jadi yang dia kata hari tu nak masuk supermarket, nak bubuh brand. Dia tak tahulah yang pakat dengan anak saya yang mana, kata bubuhlah brand Tok Ki ambil lah. Tok Ki tak ada kisah. Biar lebih lah. Bukan Tok Ki nak rugi apa pun. Jadi biarlah pada Tok Ki tak ada masalah. Kalau dia maju, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah Tok Ki, saya rasa penjelasan hari ni dah cukup memadai rasanya untuk memuaskan hati semua orang. Saya rasa kita tak mampu.
Tapi kita buat sekadar apa yang kita boleh buat. Kalau ada soalan-soalan, mana tahu yang saya sebut tadi tu, apa yang kita punya tujuan ni adalah untuk menjelaskan apa yang kita mampu buat. Tapi kalau orang nak percaya apa kata-kata dia, nilailah balik tahap keimanan seseorang tu. Sebab ada satu quote yang mengatakan cukuplah seseorang itu dikatakan dianggap sebagai pendusta apabila dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Maksudnya dia dengar, dia sampaikan cukuplah dia label sebagai pendusta. Jadi kita ni untuk mengelakkan kita jadi di label sebagai pendusta, bila sampai maklumat kepada kita nilai dulu. Kita nilai dulu betul tak perkara ni adalah perkara, ada tak mana asas dia. Apa bukti yang ada. Kalau kita tahu dalam kes undang-undang ataupun dalam undang-undang syariah ya Tok Ki dengan Cik Zam, kalau kita nak melabel seseorang itu melakukan hubungan seksual ataupun berzina, kita perlu ada saksi yang ramai, saksi yang 4 yang melihat, yang nampak persetubuhan itu berlaku. Bermakna itu maksudnya untuk menjatuhkan fitnah ataupun meletakkan seseorang itu bersalah, proses dia panjang. Dia bukannya sekadar kita rasa orang ni kita cakap je, kita pakai tabur apa kita cakap. Dan saya sebenarnya Tok Ki, saya nak minta kepada kita semua di sini supaya kita sama-sama berdoa supaya Allah bagi taufik dan hidayah bukan hanya kepada dia atau kepada siapa-siapa, kepada kita semua. Supaya kita ni mempunyai hati yang suci, supaya kita tidaklah suka bercerita pasal orang lain. Kita nilai kalau dalam sesi kita, kehidupan kita ni asyik bercerita pasal orang lain, bermakna kita ni tidak ada kemajuan. Kita terlalu fokus kepada orang lain sampai kita lupa memajukan diri kita. Jadi kita tengok balik, kalau live seseorang tu ataupun cerita seseorang tu asyik burukkan orang, asyik cerita pasal orang, asyik nak gaduh pasal orang, kita nilailah balik. Saya tu pun nak bercakap pun susah. Saya ni bercakap atas kapasiti setiausaha kerja PPRM dan juga sebagai anak Tok Ki. Jadi saya rasa di samping untuk menjaga maruah Tok Ki, saya kena jaga maruah PPRM juga. Dan saya minta semoga kita sama-sama doakan untuk dia. Dan sebelum saya serahkan kepada Tok Ki balik, saya nak minta semua kepada kita ni untuk dapat maklumat terkini berkenaan dengan PPRM. PPRM ada Yakin App. Kita ada app yang kita dah wujudkan, boleh download di Apple dan juga di Google Store. Nama app tu Yakin App. Yakin App by PPRM. Jadi akan datang kalau ada input Tok Ki nak sampaikan maklumat, Tok Ki akan hantar di situ. Kita sama-sama boleh tengok yang lebih maklumat yang mungkin lebih personalize kepada penyokong-penyokong PPRM. Tok Ki, saya serah kepada Tok Ki, mungkin Tok Ki nak nyatakan satu dua perkara Tok Ki. Bismillah. Okey, yalah alhamdulillah lah Tok Ki rasa lah ya. Ini kalau ikut pengalaman lah. Tok Ki melalui zaman muda, Tok Ki ni pun handsome luar biasa. Tapi tua ni kurang lah handsome sikit. Tok Ki sekolah Cina. Ya. Alhamdulillah rasanya ya, Allah memelihara, memberi kelebihan pada Tok Ki. Bila-bila kawan-kawan mengajak Tok Ki ke mana-mana ke tempat yang pelik-pelik atau ke majlis pelik-pelik, so far alhamdulillah Tok Ki lindungi Allah melindungi Tok Ki. Majlis tu tak ada. Atau majlis tu tak jadi. Kita ke mana-mana je, Tok Ki pun, yalah Tok Ki ni bergaya lah juga. Maknanya di umur yang muda pun, macam yang nak komen yang itu tadilah, itu tadi Ina, memang ada lesen peristiwa pun ada. Tok Ki tak kata tak betul, tapi tak betul ni faktanya salah. Senapang pun ada. Tapi Tok Ki tak cerita pasal senapang, tak pernah cerita pun, mungkin dia pun tak tahu. Jadi dia tak boleh nak tumpang lah. Jadi Tok Ki pun tak tahu macam mana dia tahu, pasal di kalangan kawan-kawan Tok Ki pun memang macam-macam cerita. Jadi Tok Ki nak share di sini, ialah Tok Ki doakan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua perjalanan hidup kita, dan diletakkan dalam perjuangan untuk membantu. Dan alhamdulillah kita dapat isu, contohnya isu dengan Along. Isu Along ni bukan isu mudah. Isu satu dunia pun punya masalah dengan Along. Tapi alhamdulillah dapat kita selesaikan. Dan Along pun ada yang contohnya bagi duit balik pun. Dan Along nak bagi rasuah. Ini cerita betul ya. Nak bagi rasuah pada Tok Ki untuk kenal dengan Tok Ki. Nak bagi 500,000 cash. Dengan nak bagi sebuah
Wildfire, jadi tidak terdedah. Maknanya Allah lindungi kita. Kalau Allah tak lindungi Tok Ki, mungkin Tok Ki menjadi teruk daripada si bengong ni kan. Jadi insya-Allah Allah lindungi di masa-masa yang lepas, dan kita harap juga di masa-masa akan datang dan diberikan yang terbaik. Paling tidak kita, hati kita tidak digoncang lah. Maknanya Allah pelihara kita. Kalau Allah tak pelihara, tak tahu nak jadi apa pun. Kita manusia kan, tak tahu nak jadi apa. Mungkin daripada segi iyalah untuk maklumat si bengong tu tadi, Tok Ki masa exam di sekolah dulu, sekolah Cina. Sekolah Cina tu pun boleh bagi hadiah pasal Tok Ki ni Allah beri kepandaian. Dia dapat hadiah di sekolah Cina. Budak Melayu dapat hadiah di sekolah Cina. Dan Tok Ki juga dapat scholarship. Nak pergi ke mana-mana aja, Amerika ke UK ke US, apa saja je lah. Masa zaman tu pun ada scholarship tertentu. Tapi Tok Ki sentiasa insya-Allah berdoa yang kita ni beri yang terbaik. Tapi Tok Ki pun tak pergi pun. Walaupun ditawar scholarship, Tok Ki tak pergi pun. Tapi Tok Ki anggap itu pun satu benda yang baik. Pasal kalau pergi pun mungkin dah balik dah tentu jadi CEO mana-mana. Dan mungkin juga kita terpanggil nak buat macam-macam benda. Dan mungkin juga benda tu pun tidak baik untuk kita. Jadi yang Tok Ki nak share betul-betul ni adalah kita biarlah sentiasa bersyukur, berdoa. Mudah-mudahan Allah terus melindungi kita. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pembantu dan sebaik-baik pemelihara, dan juga tidak pernah memukiri janji untuk memakbulkan doa-doa kita. Apabila kita berdoa, Allah dekat, Allah memakbulkan doa-doa hamba-hambamu yang meminta. Jadi kita minta yang terbaik lah. Allah dah bagi macam-macam. Apa nak itu lagi? Apa lagi yang kita nak? Di umur macam ni, alhamdulillah Tok Ki tidak perlu meminta-minta. Alhamdulillah tidak sakit. Okeylah, kita nak apa benda lagi? Allah dah bagi kita luar biasa. Dapat anak cucu pun handsome-handsome macam Tok Ki jugalah. Jadi kita bersyukur. Tak sakit, tak ada benda, tak ada kena vaksin contohnya lah. Ya. Jadi teruskan buat yang terbaik. Kita serah pada Allah. Dan bila ada masalah, kita serah pada Allah je. Percayalah cakap saya. Bila kita serah pada Allah, Allah akan menyelesaikan masalah kita. InsyaAllah, Allahumma amin. Itu Allah tak, ingat Allah tak pernah mungkir janji. Ingat tu. Itu janji dia tu. Innaka la tukhliful mi'ad. Dia tidak pernah mungkir janji. Ingat tu. Bila saja masanya. Jadi kita berpegang pada itulah. InsyaAllah. Ingat. Okay. Thank you. Terima kasih telah meluangkan masa. Yang terakhir sekali saya nak remind, nak bagi peringatan untuk buat sedikit promosi juga. Kalau nak ikut perkembangan PPIM, daripada Facebook ada, di Yakin App ada. Kita pun ada pin tadi untuk join Telegram PPIM. So harap kita ramai-ramai kita boleh join dan kita akan feedkan dengan maklumat. Dan sekiranya kalau kita dah mula ambil tindakan kepada si Polan ini, kita akan maklumkan jugalah supaya memberi sekadar maklumat kepada mereka-mereka yang nak tahu apa status terkini, insyaAllah. So Cik Zam, last ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada apa nak cakap, cuma macam Tok Ki cakap tadi, mana kata si bengong tu 10 cakap, 12 jangan percaya lagi ya. Mana kata itulah kata-kata yang kata-kata hikmah dia. 13. So 10 cakap, 13 jangan percaya. 13 jangan percaya. Okey, baik lagi. Jadi apapun, terima kasih Tok Ki kerana menjemput saya untuk hadir dalam majlis ni kan. Ya, jadi sebenarnya Cik Zamri macam mana dengan apa ni? Macam mana boleh baik dengan si bengong tu? saya bukan baik dengan si bengong tu Tok Ki. Saya musuh ketat dia. Musuh ketat dia. Tapi saya kawan, saya kenalan Tok Ki, tapi saya tak boleh bagi tahu lah Datuk Seri ni. Okey. Datuk Seri ni adalah kawan baik Tok Ki. Dan isteri dia dengan saya kira baik. Jadi banyaklah benda-benda yang dia fitnah Tok Ki. Jadi saya dapat tahu daripada kawan baik Tok Ki sendiri.
Okey. Jadi saya rasa kalau Tok Ki nak tahu nama tu saya tak cakap dalam live lah sebab ramai orang ada dalam ni. Okey. Jadi kawan baik Tok Ki dia tu Sri dan isteri dia Datin Sri yang banyak bagi kat saya information yang mana setiap fitnah-fitnah tu semua adalah tak betul. InsyaAllah. Tu je lah. Saya bukan kawan tu, saya musuh ketat tu. Tak apalah, kita macam saya sebut tadi, kita sebolehnya Cik Zamri, kalau sebaik-baiknya kan kita cubalah, mana tahu supaya dapat titik perdamaian ke, insya-Allah. Saya rasa Tok Ki pun tak nak bergaduh dengan dia pun, tak ada pun. Ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa kita end kita punya sesi setakat ini, Tok Ki. Kata-kata terakhir Tok Ki, last ada ke? Okey, baik. Mungkin beginilah, kita ni kena mendidik diri kita jadi baik, jadi betul. Jadi Tok Ki nak share semua sekali ya, antara cabaran paling besar kita adalah keupayaan kita mengendalikan diri kita. Orang Melayu antara masalah paling besar tak pandai jaga diri dan tak pandai bawa diri. Faham ya? Kita kurang sangat upaya bawa diri kita supaya kita boleh pergi ke hadapan. Antara banyak masalah yang kita selesaikan inilah. Oh ni tak pandai bawa diri, yang ni tak pandai berterima kasih, yang ni bohong. Pasal kita ni macam dilanda keadaan yang cukup bahaya. Kita tengok bangsa kita pun kita takut, sebab tu cuba bantu apa yang boleh. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan keadaan. Tapi ini antara cabaran kita. Tunggu ada masa esok kita boleh share lah cabaran masyarakat Melayu. Pasal kita tak jaga anak kita pun kita tak jaga. Kebanyakannya tidak jaga anak-anak, nak membentuk anak-anak ni. Kita tipu pun biasa. Kita membazir makanan, anak-anak pun kita tak pernah jaga. Jangan tak habis makanan contohnya. Jadi benda-benda ini menghantui kita. Bila Allah bagi rezeki Allah bagi pada kita. Itu janji Allah tu. Setan dia tak hormat je pada Adam. Maknanya kita Allah beri ruang yang cukup banyak. Jadi gunakan peluang sebaik mungkin ini untuk membawa kebaikan. Jangan membazir. Dan nombor tambah lagi, satu adalah kita pakat-pakat antara kita yang pendengar di luar sana pun, marilah kita janji pada diri kita supaya kita dijauhkan keadaan terpaksa terlibat dalam riba. Ya, contohnya kita tak mahu kita terlibat dalam riba kerana dosa riba ni cukup tinggi dan kita macam berperang dengan Allah dan Rasul. Jadi kita cuba elakkan. Mula janji dengan diri kita je. Mungkin pelan-pelan kita janji, lama-lama kita dapat. Tapi mulakan dengan hati yang nak berubah. Jadi kita doalah Allah betulkan hati kita. Mudah-mudahan dengan hati yang baik, doa-doa kita diterima. Allah dah daripada awal lagi dah mengatakan mintalah nescaya Allah makbulkan. Kita nak kereta ke, nak rumah ke. Tapi dia ada syarat tu. Syarat tu kita perlu menentukan apa yang kita nak buat itu halal. Sebenarnya mula PPIM ni antaranya pasal halal lah. Pasal orang kita terdedah dengan makanan tidak halal. Bila makanan tidak halal, hati jadi tak elok. Hati jadi keras. Ini yang kita nak ubah. Jadi kalau kita boleh janji kan, maknanya kawan-kawan kita dah janji je, malam ni kita tak nak, kalau boleh kita tak nak lagi terlibat dengan riba. Ingat tu. Kita tak nak buat fitnah. Jadi kalau kita mati esok pun kawan-kawan kita dah ada mula niat. Kalau Allah nak nilai kita atas tu, kita alhamdulillah. Pasal selagi kita terlibat dengan riba, saya tak fikir kita boleh maju. Saya tak fikir kita boleh maju. Jadi kita buat baik. Okay, macam Tok Ki sebut tadi, kita usaha sedaya mungkin kita untuk menjauhi fitnah dan untuk terlibat dengan fitnah itu sendiri. Saya nak nasihatkan, sekiranya ada sesi-sesi yang ada ni, sekiranya sesi ini tidak bermanfaat, semoga Allah mengampuni kita semua. Dan sekiranya kita terlibat dengan mana-mana sesi pun, perkataan ke, kata-kata ke, pendengaran ke, penglihatan, kita jauhkanlah daripada perkara-perkara tak manfaat. Sebab saya rasa
di luar sana ni Tok Ki banyak sangat konten-konten yang dibuat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan ia telah merosakkan hati-hati kita. So insya-Allah saya akhiri sesi kita hari ini dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua. InsyaAllah semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.